Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan, dan selamat sejahtera kepada umat Islam. Macam biasalah, sebelum saya mulakan perbincangan kita pada malam ni, perbincangan kuno live saya pada malam ni, sukanya kita sama-sama sedekah kepada kekasih kita Rasulullah SAW, keluarga dia, para sahabat radhiyallahu ajmain, ibu bapa kita, diri kita sendiri, keluarga kita dan seluruh umat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah malam ni kita baca mutakab hadis pilihan. Ni dengan tajuk besar dia, kalimah thayyibah, beriman kepada perkara gaib. Allah SWT berfirman, sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu yang layak disembah selain daripadanya. Ni Allah SWT sendiri berfirman. Allah SWT berfirman, sebenarnya tidak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan bagi kamu yang layak disembah selain daripadanya. Ayat Ashraf 51, ayat ke-51. Allah SWT berfirman, sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu yang layak disembah melainkannya. Allah SWT berfirman, dan sekiranya segala pohon di bumi menjadi pena dan segala lautan menjadi tinta, dengan ditambah kepadanya 7 lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah SWT ditulis. Sesungguhnya Allah SWT Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat Luqman ke-27. Allah SWT firman, dan sekiranya segala pohon di bumi menjadi pena dan segala lautan menjadi tinta itu dawat dengan ditambah kepadanya 7 lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah ditulis. Sesungguhnya Allah SWT Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Allah SWT berfirman kepada Rasulnya, katakanlah wahai Muhammad, tidak menimpa akan kami sesuatu pun melainkan apa-apa yang telah ditetapkan bagi Allah SWT bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Surah At-Taubah ayat 51. Allah SWT berfirman kepada Rasulnya, katakanlah wahai Muhammad, tidak menimpa akan kami sesuatu pun melainkan apa-apa yang telah ditetapkan Allah SWT bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Surah At-Taubah ayat 51. Allah SWT berfirman, dan jika Allah mengenakan kamu dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada
maka tiada siapa yang dapat menghapuskan melainkan Dia. Dan jika Dia menghendaki kamu beroleh suatu kebaikan, maka tiada siapa pun yang dapat menghalang limpah kepadanya. Allah SWT berfirman, Allah SWT melimpahkan kurnia itu kepada siapa yang Dia kehendakinya daripada hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Mengampun, Pengampun lagi Maha Pengasih. Surah Yunus ayat ke-107. Ini mengenai kalimah thayyibah, beriman kepada perkara-perkara gaib daripada hadis Nabi Rasulullah SAW. Tadi firman Allah, ni hadis Nabi pula. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu meriwayatkan bahawa Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kabarkanlah kepadaku apakah itu iman. Baginda SAW sabda, iman secara terperinci ialah kamu beriman kepada Allah SWT, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab Allah SWT dan para Nabi SAW. Kamu beriman dengan mati dan kehidupan selepas mati, dan kamu beriman dengan syurga dan neraka, penghisapan, timbangan amalan, dan kamu beriman dengan takdir baik dan buruk kesemuanya. Sayyidina Jibril AS berkata, apakah jika saya telah melakukan demikian bermakna saya telah beriman? Baginda Rasulullah bersabda, apabila kamu telah melakukan demikian, maka kamu telah beriman. Terima kasih yang siapa yang tengok. Saya tengah baca hadis hadis Mutakab Hadis, buku Mutakab Hadis. Mutakab Hadis, kalimah thayyibah, beriman kepada perkara gaib. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, iman ialah bahawa kamu beriman kepada Allah SWT, para malaikatnya, pertemuan dengannya di akhirat, rasul-rasulnya, dan kamu beriman dengan kehidupan selepas mati. Bukhari. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga menerusi mana-mana pintu daripada ke-8 pintu syurga yang kamu suka. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT dan hari kiamat, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga menerusi mana-mana pintu daripada ke-8 pintu syurga yang kamu suka. Dah hilang lah. Apalah. Okay, sampai sini je lah. Nanti saya nak buat bacaan ratib al-atas pula. Saya tanding pula. Ini panjang sikit, tak nampak Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada bisikan daripada syaitan dalam hati anak Adam, dan ada juga bisikan daripada para malaikat. Adapun bisikan syaitan ialah peringatan terhadap kejahatan dan mendustakan yang hak. Adapun bisikan malaikat ialah peringatan terhadap kebaikan dan memberi dan membenarkan yang hak. Oleh itu, siapa yang mendapati dalam dirinya ada lintasan ke arah kebaikan dan membenarkan yang hak, maka hendaklah dia mengetahui bahawa itu ialah hidayat daripada Allah SWT, dan hendaklah dia bersyukur dan memuji Allah SWT.
Sementara siapa yang mendapati selain daripada itu, yakni bisikan syaitan, maka hendaklah dia meminta perlindungan Allah SWT daripada syaitan dan direjam. Kemudian baginda salam membaca syaitanu ya'izukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, yang bermaksud syaitan menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran dan memerintahkan kamu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Al-Baqarah ayat 268. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tanamlah keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kamu, pasti dia mengampuni kamu. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tanamlah keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kamu, pasti dia akan mengampuni kamu. InsyaAllah apa yang kita dengar tadi tuan-tuan dapat kita amalkan dan sampaikan kepada siapa yang tak ada di sini, siapa yang tak ada dalam majlis ni. Tujuan saya baca taklim ni, baca mutakab hadis ni, baca taklim lah kita panggil, antara salah satu perkara, 6 perkara yang kita orang amalkan lah. Yang pertama yang kita amalkan 6 perkara itu, yang pertama, 6 perkara ini bukanlah kesempurnaan agama sebenarnya, tapi sekiranya kita dapat mengamalkan 6 perkara ini, maka pemudahlah kita mengamalkan keseluruhan agama. Yang pertama tu kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah la ilaha illallah ni kalimah iman lah. Kalimah iman, dan Muhammad Rasulullah kalimah amal. Ini ada penjelasannya lagi lah. Saya singkatkan. Yang perkara kedua, kita kena perkara kedua kita kena amalkan dan sampaikan, dan doa solat khusyuk dan qunut. Ada maksud dia sekali lah. Solat khusyuk dan qunut ni maksud dia kita nak taat, kita nak bawa ketaatan dalam solat tu keluar solat. Maksudnya apa yang kita buat dalam solat tu kita kena bawa masa kita bukan solat. Maksudnya dalam solat tu kita taat dan patuh pada perintah Allah, maka dalam luar solat tu kita kena taat dan patuh pada perintah Allah. Yang perkara ketiga, ilmu dan zikir. Ilmu ni salah satu ilmu lah. Mutakabir salah satu ilmu. Terima kasih siapa yang tengok ini sekarang saya tengah cerita pasal hilang lah. Saya tengah cerita pasal mutakab hadis lah. Itu 6 perkara yang kita amalkan lah, perlu amalkan dan sampaikan. Salah satunya ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir ni adalah mutakab hadis, salah satu ilmu lah. Ilmu tu kita kena amal dan sampaikan. Ilmu ni terbagi pada 2 bahagian. Satu ilmu fadail, satu ilmu masail. Masail ni pasal hukum agama. Ilmu fadail ni ilmu yang mana kita ada duduk dalam majlis yang membacakan buku taklim lah, buku fadail amal. Dan ilmu dan zikir. Zikir ni kita nak bawa, kita nak besarkan Allah setiap masa dan keadaan. Yang keempat dia ikram muslimin. Ikram muslimin, kita nak tunaikan hak saudara kita tanpa menuntut hak kita. Dan yang kelima dia ikhlas niat lah. Setiap apa yang kita buat tu semata-mata kerana Allah, dan setiap apa yang kita tinggalkan semata-mata kerana Allah. Ikram muslimin ni kita nak tunaikan hak saudara kita tanpa menuntut hak kita. Dan ikram muslimin ni berempat lah. Kelima, ikhlas niat. Ikhlas niat ni kita buat semata-mata kerana Allah dan tinggalkan semata-mata kerana Allah. Dan yang keenam, dakwah dan tabligh. Dakwah dan tabligh ni kita nak tukar salah faham kita. Sebenarnya Allah dah beli harta masa dan diri kita dengan syurga Allah SWT. Maka kita kena perlu bagi masa, harta dan diri kita untuk agama Allah SWT.
Kita suka tak suka, kita sedia tak sikit, sedia ke tak sedia, kita kena bagi masa untuk agama Allah SWT. Dengan itu sekurang-kurangnya kita kena bagi masa 4 bulan seumur hidup, ataupun 40 hari setiap tahun, ataupun 3 hari setiap bulan. Dan sebenarnya nisab ni dah bertukar-tukar lah sekarang. Dah pandemik ni sekarang kan, pandemik ni dah lain lah sebenarnya. Cuma saya cakap secara awam je kan. Lepas tu kita kena amalkan 5 amal rumah dan 5 amal masjid. 5 amal rumah ni masuk pada taklim ni lah, dan sama juga 5 masjid masuk pada taklim juga. Tujuan baca taklim ni kat rumah ni atau kat masjid, itu untuk mengelakkan dapat Allah akan angkat azab-azab pula. Allah akan angkat amalan-amalan batil lah, amalan-amalan batil di kawasan rumah kita. Bila awak nak turunkan bala, maka kita buat amalan ni, maka Allah akan angkat bala tu hantar kat tempat lain. InsyaAllah tuan. Kerjaan manusianya dalam agama taat seluruh perintah Allah, ikut cara Rasulullah SAW. Dan kita sentiasa doa kepada Allah SWT, solat dan doa kepada Allah SWT, supaya Allah SWT matikan kita dalam iman, masuk syurga bersama-sama iman kita dan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita dan seluruh umat Rasulullah SAW. Dan kita doa kepada Allah supaya Allah SWT cepat-cepat angkatkan wabak dan virus ni, wabak dan virus ni, dan tak tahulah kan, ni semua kuasa Allah. Kita redha je. Tapi banyak dah kita tahu benda ni betul tak betul kan. Itu terpulang pada masing-masing lah, kehendak masing-masing. Okay. Assalamualaikum.